Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDKC bersama Ustaz Mi. فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Kita tengok sumbangan Sayyidina Osman bin Affan. Orang hebat ni, dia punya sumbangan pun hebat. Yang pertama, dari sudut sosialnya, berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut politik, dia memperkenal sistem protokol dalam pentadbiran. Mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Yang ketiga, ketenteraan. Dia melakukan pengukuhan ataupun mengukuh pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Ia ini hebat. Inilah khalifah yang pertama yang mewujudkan armada laut ataupun angkatan tentera laut. Tak pernah ada sebelum ni. Osman yang buat. Dan mereka berjaya menakluk banyak negara-negara di Eropah. Sampai kepada mereka menakluk satu kepulauan bernama Kepulauan Siprus. Pulauan ni milik Rom. Jadi mereka berperang. Angkatan Laut Tentera Islam berperang dengan tentera Rom. Lalu mereka menang dalam peperangan tersebut. Hebat tak orang Islam? Hebat. Sebab tu kita orang Islam, kita kena hebat macam orang Islam dulu-dulu. Perang, menang. Maknanya apa? Maknanya mereka sangat kuat dari segi ketahanan fizikal dan mental mereka. Sehingga ke Eropah, sehingga rentetan daripada tu banyak lagi negara-negara di sebelah Eropah dapat ditakluk oleh orang Islam. Kita tengok lagi dari sudut agama, beliau membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali dengan Mushaf Utsmani. Bermula dengan penaklukan di Azerbaijan, last sekali berlaku satu pertelingkahan di antara orang-orang Islam di sana, di mana masing-masing membenarkan kata sendiri. Dia kata, bacaan Ibnu Mas'ud betul. Bacaan ni betul, bacaan ni betul. Last sekali masalah. Jadi macam nak bergaduh. Kerana bacaan yang macam mana yang paling betul. Lalu Huzaifah Al-Yamani mengatakan pada Osman, wahai Osman, kamu kena selesaikan masalah ummah ni. Jangan jadi macam Ahlul Kitab. Yang mereka itu bertelingkah, last sekali berpecah. Last sekali jadi masalah dalam agama mereka kerana pertikaian dalam membaca kitab-kitab mereka. Lalu Osman bin Affan pun membukukan ataupun menyalin semula, membukukan, kemudian jadilah satu standard bacaan Al-Quran dengan lisan bacaan Rasulullah SAW iaitu Quraisy, dan standard itu digunakan sampai sekarang dan dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Itu yang kita baca sekarang tu, Mushaf Utsmani. Siapa buat tu? Osman. Orangnya dah tak ada. Tapi sampai sekarang kita dapat baca daripada titik peluh beliau dan pemikiran beliau dan idea beliau. Allahu Akbar. Kita doalah sama-sama supaya kita boleh jadi macam Osman bin Affan. Okey, seterusnya memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan hari Jumaat tak pernah ada azan kali kedua pada hari Jumaat, tapi zaman Osman mengatakan, ijtihad Osman mengatakan bahawa perlu azan kedua. Kerana apa? Kerana orang-orang yang berniaga di pasar, mereka tak tahu, lalu diberikan peringatan dengan laungan azan di pasar, kemudian sekali lagi laungan azan di masjid. Jadi zaman inilah ataupun zaman Khalifah Osman lah berlakunya azan 2 kali. Tak pernah berlaku sebelum tu. Dan beliau juga mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang dan membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Ini juga kali pertama yang dibuat. Tak pernah berlaku di Masjid Nabawi perluasan ataupun membesarkan Masjid Nabawi. Tak pernah berlaku. Tapi zaman Osman beli tanah dan Osman besarkan lagi. Allahu Akbar, besarnya jasa Osman. Okey, ini serba ringkas. Okey, habis 3 bahagian tu saja tentang Osman bin Affan. Sekarang Ustaz Mi akan bawakan anda semua tentang satu soalan kebat yang selalu menjadi masalah kepada pelajar-pelajar untuk menjawabnya. Dan jom kita tengok soalan ni dan kita selesaikan. Dah ada jawapan, cuma nak bimbing aja.
Okey, kita tengok soalan kebatnya. Saidina Uthman bin Affan merupakan seorang yang dermawan dan sentiasa membelanjakan harta di jalan Allah. Huraikan bagaimana anda mencontohi sifat dermawan yang dimiliki oleh Saidina Uthman bin Affan apabila sudah dewasa dan berjaya nanti. Ini soalan dia. Jadi kehendak soalan ni, dia kata bagaimana. Okey, bagaimana. Jadi bila tanya bagaimana, kita kena jawab dengan cara. Itu dia punya key point dia. Ataupun benda yang kita kena ingat. Cara. Okey. Cara apa? Cara mencontohi sifat dermawan yang dimiliki Uthman bin Affan apabila sudah dewasa nanti. Okey. Sekarang kita tengok jawapan. Macam biasa, kebat mesti ada 4. Yang pertama isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, mula dengan isi dahulu. Isinya, saya akan sentiasa berkongsi dengan orang lain, terutama bagi mereka yang kurang berkemampuan. Berkongsi. Kita akan berkongsi apa? Berkongsi kekayaan kita dengan orang lain, terutama bagi mereka yang kurang berkemampuan. Itu isi. Okey, kemudian kita masuk untuk huraian. Nak masuk huraian, kita gunakan kata hubung seperti. Okey, seperti. Seperti memberi bantuan keuangan. Selesai huraian. Kemudian kita nak pergi huraian lengkap. Kita memilih untuk menggunakan ayat mulanya kesannya. Huraian lengkap ni boleh kita letakkan kesannya, akibatnya. Jadi kita pilih untuk kesannya. Kesannya apa? Kesannya dapat mengurangkan beban mereka. Habis, selesai 3. Dapat dah 3 markah. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah istiqamah, bersedekah kepada orang yang memerlukan agar mendapat ganjaran di sisi Allah. Okey, selesai dah PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh ulang-ulang tengok dan mudah-mudahan dapat menghayati kisah ini dan jadikan pengajaran di dalam kehidupan anda. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.